Selamat sejahtera semua. Kita masuk ke topik 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. Mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan menjalankan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang dan juga akar. Ketiga-tiga bahagian ini membekalkan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Jadi semua bahagian pada daun akan menjalankan pertukaran gas. Bahagian daun, bahagian batang dan juga bahagian akar. Rajah 2.17 menunjukkan pertukaran gas dalam tumbuhan. Pada waktu siang, pokok ataupun tumbuhan yang warna hijau dia akan mengambil karbon dioksida dan oksigen. Tapi dia akan buang oksigen dan juga karbon dioksida. Dia ambil karbon dioksida dan juga oksigen pada waktu siang. Tujuan dia, karbon dioksida tu akan digunakan dalam proses fotosintesis, proses tumbuhan membuat makanan. Dan dia akan buang oksigen pada waktu siang. Pada waktu malam, tumbuhan akan ambil oksigen dan buang karbon dioksida. Sebenarnya terbaliklah ni, macam kita kan, kita sepanjang masa kita ambil oksigen dan kita buang karbon dioksida. Tapi tumbuhan, waktu siang dia ambil karbon dioksida. Okay? Selepas tu dia buang oksigen. Tapi pada waktu malam, tumbuhan akan ambil oksigen dan buang karbon dioksida. Peresapan karbon dioksida. Kenapa penting peresapan karbon dioksida pada tumbuhan? Dia sangat penting kerana tumbuhan akan menjalankan proses fotosintesis, iaitu proses tumbuhan membuat atau menghasilkan makanannya sendiri. Struktur di dalam daun yang menunjukkan laluan pertukaran gas. Ini struktur pada daun. Peresapan karbon dioksida berlaku melalui stoma mengikut perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam sel dengan di dalam ruang udara antara sel. Jadi yang ni tumbuhan, daun. Dekat daun tu terdapat liang-liang seni yang dipanggil sebagai liang stoma. Pertukaran gas berlaku pada stoma. Dia ada struktur pada stoma tu yang membenarkan gas masuk dan yang membenarkan gas keluar. Rajah 2.18 menunjukkan laluan pertukaran gas di dalam daun semasa fotosintesis. Kita tengok step yang pertama, apabila karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis, kepekatan karbon dioksida dalam sel menjadi lebih rendah. Maksud dia, dekat dalam sini, ini adalah struktur daun. Okay. Kat struktur daun ni, dia terdiri daripada, yang ni stoma. Stoma ni merupakan bukaan lah. Ada laluan untuk oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian lapisan selepas stoma tu, kita ada lapisan sel mesofil berspan. Kemudian yang ini adalah sel mesofil palisad. Yang bawah tadi sel mesofil berspan sebab sini tak padat sangat. Okay. Sel dia tak padat, dia banyak ruang udara. Okay, dan lapisan atas ni epidermis atas lah. Dekat stoma tadi ada lapisan epidermis bawah. Jadi bila proses fotosintesis berlaku, dekat dalam sel mesofil palisad ni ada kandungan karbon dioksida yang rendah. Manakala dekat ruang antara sel, karbon dioksida adalah tinggi. Perbezaan kepekatan ni, kepekatan gas karbon dioksida ni menyebabkan resapan berlaku dengan mudah. Kat sini ada banyak karbon dioksida, kat sini sikit. Jadi karbon dioksida akan meresap masuk daripada tempat yang banyak ataupun tempat yang kepekatan karbon dioksida tinggi pergi ke tempat yang kepekatan karbon dioksida rendah. Perbezaan kepekatan karbon dioksida ini membolehkan karbon dioksida yang terlarut pada permukaan sel yang lembap meresap masuk dari ruang udara antara sel ke dalam sel. Sel yang dimaksudkan ni adalah sel mesofil palisad lah. Okay, ini untuk karbon dioksida. So karbon dioksida, pergerakan dia masuk daripada luar. Ini udara. Dalam udara pun ada karbon dioksida kan. So karbon dioksida akan masuk melalui stoma, dia pergi ke ruang antara sel. So kat sini ada banyak karbon dioksida dan karbon dioksida tu akan meresap masuk ke dalam sel mesofil palisad. Step yang kedua pula, ini merujuk kepada
bila dah banyak karbon dioksida masuk ke dalam sel mesofil palisat, dekat ruang antara sel tu akan kurang karbon dioksida sebab banyak yang dah masuk kan. So kat sini akan jadi kurang. Bila karbon dioksida di sini kurang, karbon dioksida di udara yang lebih tinggi tadi akan masuk ke ruang antara sel. Dan itulah yang berlaku sentiasa berlaku dalam bentuk kitaran, okey. Karbon dioksida masuk ke dalam ruang antara sel, kemudian bila dah banyak karbon dioksida dekat ruang antara sel, dia akan masuk ke dalam sel mesofil palisat. Okey, apa pula yang berlaku pada gas oksigen? Okey, ingat waktu siang tumbuhan dia buang gas oksigen, right? So, daripada sel palisat tu, oksigen dibuang ke ruang antara sel dan oksigen tu akan keluar melalui liang stoma. Tumbuhan ni dia berbeza. Kalau kita ambil oksigen, kita buang karbon dioksida. Tapi bagi tumbuhan, waktu siang dia akan ambil karbon dioksida dan dia buang oksigen. That's why tumbuhan ni penting bagi kita. Sebab apa? Sebab tumbuhan yang membekalkan oksigen. Kalau tak ada tumbuhan langsung, oksigen akan jadi kurang. So susahlah untuk kita bernafas sebab kita menjalankan respirasi dengan menggunakan oksigen. Betul kan? Pergerakan oksigen dia terbaliklah daripada karbon dioksida. Bila karbon dioksida masuk, oksigen akan keluar. Liang stoma dan sel pengawal. Okay, ini liang stoma pada daun. Sangat kecil yang kita tak boleh nampak pun kecuali bila kita tengok melalui mikroskop. Setiap stoma terdiri daripada satu liang stoma yang disempadani oleh sepasang sel pengawal. Ada sel pengawal. Okay, macam ni lah. Ini sel pengawal. Ada dua sel pengawal yang berbentuk kacang dan ini adalah liang stoma, bukaan gitu. Sel pengawal mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Liang stoma tumbuhan terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis apabila terdapat cahaya dan tertutup apabila keadaan menjadi gelap atau semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada hari panas. So stoma ni dia akan terbuka macam ni pada waktu siang. Tujuan dia supaya gas karbon dioksida dapat masuk untuk menjalankan fotosintesis. Tapi apabila waktu malam tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, stoma akan tertutup. Kalau waktu siang terlalu panas sangat, pun sama stoma akan tertutup untuk mengurangi kehilangan air. Gambar foto 2.7 menunjukkan stoma terbuka dan stoma tertutup. Ini waktu stoma terbuka. Okay. Atas dan bawah ni ataupun kiri kanan tu adalah sel pengawal. Yang tengah-tengah tu adalah liang stoma. Yang ni pula keadaan ketika stoma tertutup. Sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu ketika keadaan sangat panas. Actually stoma dia tak tertutup terus. Dia hanya tertutup dan dia tertutup sikit lah. Dia still ada bukaan dia. Sebab tumbuhan masih lagi akan menjalankan pertukaran gas sepanjang masa. Cuma sama ada dia buka besar ataupun dibuka sedikit sahaja. Okey, proses osmosis. Proses osmosis mempengaruhi liang stoma. Osmosis ialah proses pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi ke kawasan berkepekatan molekul air yang rendah. Larutan berkepekatan yang tinggi itu maksudnya kawasan yang banyak air. Dan kawasan kepekatan rendah maksudnya kawasan yang kurang air. Okay, merentas membran separa telak. So osmosis ni air itu pergerakan dia daripada kawasan yang banyak air ke kawasan yang kurang air. Membran ini telak kepada air tetapi tidak telak kepada sesetengah zat terlarut seperti molekul sukrosa. Proses osmosis ni maksudnya pergerakan air itu melalui satu membran yang telak. Membran tu hanya membenarkan air saja melalui dia. Tapi bila glukosa atau sukrosa atau molekul-molekul yang besar, dia tak boleh lalu melalui membran tersebut. Jadi membran ni dipanggil sebagai membran separa telak. Ini contoh apa yang berlaku dalam proses osmosis lah. Radah 2.19 menunjukkan proses osmosis. Kita ada membran separa telak. Dia nampak dekat membran separa telak ni dia akan menghalang pergerakan molekul zat terlarut yang besar.
zat terlarut tak boleh berpindah. Dia tak boleh pergi kiri kanan. Tetapi air saja yang boleh pergi kiri dan kanan. Air daripada kiri boleh pergi ke kanan. Air daripada kanan boleh pergi ke kiri. Tapi molekul zat terlarut ataupun molekul glukosa ke sukrosa ke tak boleh lalu kat membran separa telak ni. Menyebabkan hanya molekul air yang dapat bergerak merentas liang membran separa telak. So, ingat air akan bergerak daripada kawasan yang berkepekatan tinggi pergi ke kawasan yang berkepekatan rendah. So, pemindahan air daripada kiri ke kanan lah sebab sini banyak air, sini tak banyak air, sini hanya banyak zat terlarut kan. So, air bergerak pergi ke merentas membran separa telak pergi ke arah kanan. Kenapa? Kerana di sini kepekatan air tinggi. Manakala di kawasan kanan ni kepekatan air rendah. So, pergerakan osmosis tu berlaku daripada kawasan berkepekatan tinggi pergi ke kawasan berkepekatan rendah. Proses osmosis di dalam sel pengawal. Ini sel pengawal, ada dua kan? Sel pengawal ada dua. Tengah-tengah ni adalah liang stoma. Apabila terdapat cahaya, sel pengawal akan menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Tujuan jalankan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. So, makanan yang dihasilkan kita panggil dia glukosa. Kepekatan glukosa dalam sel pengawal meningkat dan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Oleh sebab itu, sel pengawal akan menjadi segah. Sel tu dia akan jadi tegang. Okay, segah tu maksudnya tegang lah dan membengkak. Sebaliknya, pada waktu malam atau hari panas, air akan meresap keluar daripada sel pengawal secara osmosis dan menyebabkan sel pengawal menjadi flaccid dan juga lurus. Jadi gambar ni ini merujuk kepada sel pengawal. Apa maksudnya? Waktu siang makanan dihasilkan. Okay, makanan dihasilkan. Jadi dekat dalam sel ni ada banyak makanan. Bila dia banyak makanan, air akan masuk. H2O. H2O adalah air. Air akan meresap masuk menyebabkan sel pengawal tu menjadi kembang. Dia jadi segah. Okay, dia jadi segah. Manakala pada waktu malam, makanan tak dihasilkan. Jadi apa yang berlaku ialah air akan keluar daripada sel pengawal. Waktu malam air keluar. Apa jadi pada sel pengawal? Sel pengawal akan menjadi flaccid. Flaccid tu maksudnya sel pengawal tu akan menjadi kecut dan lurus lah. Dia tak bengkak lah. Dia akan biasa je. Flaccid. So, proses yang air masuk dan air keluar ni melalui resapan membran separa telak dipanggil sebagai proses osmosis. Yang ni pun sama, dia keluar kan melalui membran. So, kita panggil resapan ni berlaku secara osmosis. Rajah 2.20, perubahan bentuk sel pengawal yang disebabkan oleh osmosis. Yang ini pada ketika waktu malam. So, pada waktu malam, air akan keluar. Okay, dalam ni ada vacuole kan, air akan keluar secara osmosis. Menyebabkan sel pengawal tu menjadi flaccid dan juga lurus. Pada waktu siang, air akan masuk. Bila air masuk banyak, sel pengawal akan menjadi segah dan dia membengkak. Actually bukan membengkok, dia membengkak. Dan membengkok sekali lah. Bila dia membengkok, kat tengah-tengah ni akan terbuka. So, yang kat tengah ni apa dia? Yang kat tengah ni adalah sel stoma lah. Stoma tu akan terbuka dan membenarkan pertukaran gas berlaku. Okay, apakah kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk kemandirian tumbuhan? Apa pentingnya persekitaran yang bersih bagi tumbuhan? Okay, persekitaran terutamanya udara yang tidak tercemar ataupun udara yang bersih amat penting untuk menjamin pembesaran dan kemandirian tumbuhan. Kesan jerebu, debu dan habuk terhadap kemandirian tumbuhan. Sekiranya keadaan berjerebu, berdebu dan berhabuk
udara yang tercemar ini akan memudaratkan pembesaran dan kemandirian tumbuhan. Selain daripada mengurangkan cahaya matahari sampai ke tumbuhan dan kadar fotosintesis, jerebu, debu dan habuk yang terenak pada liang stoma juga akan menghalang pertukaran gas antara tumbuhan dengan persekitaran. Okay, dekat daun ada stoma, kan? Ada sel stoma. Stoma tu adalah liang seni, bukaan yang membenarkan gas keluar dan gas masuk. Tapi apabila terlalu banyak habuk, terlalu banyak debu dan juga jerebu, habuk, debu dan juga jerebu tadi akan terenak di permukaan. Nampak yang putih-putih ni kan? So bila dia terenak dekat permukaan daun, dia menutup laluan stoma tadi. Dia menutup liang stoma. Bila liang stoma tertutup, boleh ke tak gas masuk dan gas keluar? Tak boleh. Okay? Tak boleh masuk, tak boleh keluar. Seterusnya dia akan menghalang pertukaran gas, menghalang respirasi dan menghalang proses fotosintesis. Apa jadi pada tumbuhan selepas tu? Lama kelamaan kalau semua daun dia dah pun ditutup oleh habuk, jerebu dan juga debu, gas tak boleh masuk, gas tak boleh keluar, lama-lama tumbuhan akan layu dan mati. Kesan gas yang berasid dalam udara terhadap kemandirian tumbuhan. Tadi kesan jerebu, debu dan juga habuk. So ini apa kesannya kalau di sekeliling, di persekitaran kita terlalu banyak gas yang berasid. Gas bahan pencemar udara yang berasid seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida melarut dalam air hujan untuk menghasilkan hujan asid. Hujan asid akan membunuh sel tumbuhan dan menyebabkan tanah tu akan jadi lebih berasid serta kurang subur. Tumbuhan tidak dapat hidup dalam tanah yang berasid. Hal ini akan mengurangkan hasil pengeluaran pertanian dan akan menyebabkan masalah kekurangan sumber makanan. Tumbuhan dia tak boleh hidup dalam tanah yang berasid. Jadi salah satu cara kita nak selamatkan tumbuhan sama ada kita letakkan baja lah. Letak baja dekat tumbuhan ataupun letakkan natrium oksida, okay, ataupun ashes, abu. Ashes, okay, abu-abu hasil daripada arang tu, pembakaran arang, kita taburkan dekat tanah supaya tanah tu akan kurang keasidan dia. Right? Dan kemudian satu lagi, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ni banyak dibebaskan oleh asap-asap kenderaan, asap-asap kilang kan, dan dia menyebabkan hujan asid. Hujan asid yang turun tu akan menghakis batang dia, daun dia dan juga bahagian akar, menyebabkan tumbuhan tu akan mudah layu dan juga mati. Antara langkah pencegahan pencemaran terhadap tumbuhan dalam konteks tempatan dan global. Pertamanya, mengharamkan pembakaran terbuka di Indonesia dan di Malaysia lah. Sebab pembakaran terbuka ni memang sangat menyebabkan jerebu, debu, habuk, okay, dan penghasilan gas-gas yang berasid. Yang kedua, menghadkan bilangan kenderaan bermotor yang bergerak dalam bandar. Yang ni dikuatkuasakan di Beijing, China. Menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga suria. Bila kita guna tenaga solar ataupun tenaga suria, kita tak gunakan tenaga daripada bahan api, dia akan mengurangkan pencemaran. Okay? So mengurangkan gas-gas yang berasid, mengurangkan jerebu, habuk, debu semua tu. Jadi menyelamatkanlah, dia akan mengurangkan pencemaran terhadap persekitaran kita dan juga terhadap tumbuhan. So tumbuhan akan boleh hidup dengan lebih sihat. Bila tumbuhan sihat, tumbuhan akan bebaskan lebih banyak gas oksigen. Siapa yang perlukan oksigen? Kita juga kan? Sekian saja, habis bab 2. Topik respirasi kita telah pun habis. Jadi kita akan jumpa lagi sewaktu sekolah bersemuka nanti pada 5 April dalam topik yang barulah, bab 3. Pastikan awak semua dah siapkan soalan dan latihan-latihan yang cikgu berikan daripada dalam bab 1 dan bab 2. Sekian, terima kasih.